Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنتي إلى يوم الدين أما بعد. Hormati tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada kita nikmat kesempatan untuk masih lagi menumpang hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diberikan kepada kita kesihatan dan Allah berikan kepada kita keselamatan. Nak kata selamat daripada musibah banjir ni tuan-tuan. Kalau kita tengok pada hari ini di kawasan KL dan Selangor banyak yang dah ditenggelami air. Jadi mudah-mudahan Allah permudahkan urusan mereka dalam menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Alhamdulillah, yang mana kita bersua kembali pada malam ni, yang mana kita meneruskan kembali pengajian kitab kita Talbisul Iblis, beritan ataupun tipu daya iblis, yang pada bulan sudah kita telah membicarakan berkaitan dengan tajuk bersungguh-sungguh melakukan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh bersederhana dalam melakukan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh melakukan bid'ah. Jadi pada malam ni kita akan masuk pada tajuk bersungguh-sungguh bersederhana melakukan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan perkara khilaf. Pada muka surat yang ke-105. Baik, kata pengarang kitab, asar dipetik daripada kitab Talbisul Iblis, daripada Ubay bin Ka'ab berkata, hendaklah kamu ikut jalan dan sunnah Nabi, iaitu jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh para khulafa dan salafus salih, kerana tiada sebarang hamba yang berada di atas jalan sunnah dan mengingati Allah lalu bergenangan air matanya kerana takutkan Allah, lalu pasti tidak akan disapu oleh api neraka. Kerana sesungguhnya bersederhana di dalam melakukan perkara sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan perkara khilafiyah. Syarah dan tahqiq. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa antara peringkat tipu daya licik syaitan adalah sengaja menghasut dan menipu manusia, menumpukan kepada hal yang kurang utama sehingga tertinggal yang utama. Sama seperti dalam mengamalkan amalan khilaf, sibuk melakukan dalam amalan yang khilaf, sedangkan masih begitu banyak amalan yang tidak sama sekali wujud khilaf besar namun ditinggalkannya. Bukankah itu merugikan? Baik, apa yang dikatakan oleh pengarang kitab bahawa manusia ini diberikan satu tipu daya oleh iblis. Iblis menjadikan manusia ni mengutamakan perkara yang kurang utama itu lebih kepada perkara yang utama. Makna kata, perkara khilaf ini manusia lebih nampak daripada perkara yang tidak ada khilaf dalam sesuatu amal ibadat. Contohnya seperti mana tuan-tuan? Bila mana kalau kita lihat peringkat-peringkat tipu daya iblis ni tuan-tuan, dia ada 6 peringkat. Yang mana peringkat melihat satu perkara yang kurang afdal kepada satu perkara yang lebih afdal ini merupakan peringkat yang kelima. Contohnya seperti kita hari ini kita buat satu perkara yang harus sehingga kita meninggalkan satu perkara sunnah. Seperti mana? Seperti kita tengok WhatsApp, kita tengok Facebook, itu satu perkara yang harus. Tapi bila mana berkumandang laungan azan, maka kita melambat-lambatkan solat. Sedangkan menyeru ataupun menyambut seruan azan itu dengan melaksanakan ibadah solat, itu perkara sunat yang tidak ada khilaf di dalamnya. Jadi manusia disibukkan dengan perkara-perkara yang harus. Bukanlah saya kata tengok Facebook, tengok WhatsApp ni haram, tidak. Dia satu perkara yang harus.
Tapi bila mana manusia leka dengan perkara yang harus, sehingga mereka meninggalkan perkara yang lebih utama, iaitu perkara sunat. Sunat iaitu mempercepatkan ataupun menyahut seruan azan dengan melaksanakan ibadah salat. Maka itulah yang merupakan tipu daya iblis. Iblis nak nampakkan kita ni supaya galit dengan satu benda yang kurang utama. Jadi begitu juga pada malam ini kita nak membicarakan. Hari ini ada masyarakat yang bersungguh-sungguh melakukan perkara-perkara yang khilaf, sehingga mereka terlupa ada sunnah yang tidak ada khilaf di dalamnya. Okey? Seperti mana contoh kita melihat bagaimana orang-orang yang berzikir berkaitan dengan sebutan hu. Kan? Kalau tuan-tuan kita biasa tengok satu tarikat Naqsyabandi. Okey, tarikat Naqsyabandi ni tuan-tuan, kalau kita biasa tengok dia punya zikirnya banyak tuan-tuan, ribuan zikir dia. Bukan sikit-sikit zikir dia. 10,000, 20,000 zikir dia. Kan? Mula-mula Allahu. Tapi lama-lama dia jadi apa? Dia jadi hu. Bila orang tanya hu tu apa dia? Dia kata hu tu diletakkan perkataan hu tu disebabkan huwa. Huwa tu dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kata dia menyebut hu tu disandarkan pada perkataan huwa, iaitu disebut huwa tu siapa? Huwa tu dia. Maksudnya dalam bahasa Arab huwa tu dia. Dia tu siapa? Dia tu Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ni berlakunya perselisihan di kalangan para alim ulama, yang mana ada yang katakan perkara ini, zikir ini tidak sepatutnya dibaca. Kerana apa? Kerana nak sebut Allah, sebutlah dengan jelas, bukan sebut hu je. Tapi pada orang yang mengamalkan zikir ni, mereka menyatakan tidak salah. Kerana apa? Mereka menyebutkan hu. Jadi sebabnya tuan-tuan, ada satu zikir yang lebih maksur, yang lebih dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar apa dia? Nak meringankan kita punya dosa kita, nak menambahkan amalan kita. Tamlaul mizan, nak memenuhkan timbangan amalan kita apa dia? Kita membaca zikir-zikir yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Di sini tidak ada sebarang khilaf yang menyatakan ini zikir yang tak sepatutnya dibaca. Tidak ada ulama yang mempertikai zikir ni tuan-tuan. Tapi zikir yang membawa maksud ataupun menyebut hu itu, banyak berlakunya percanggahan di kalangan para ulama, dan boleh dikatakan majoriti ulama menyanggah zikir tersebut. Okey, jadi inilah sebenarnya yang dibawa oleh syaitan, yang mana nak jadikan manusia ni bertelagah di antara satu dengan yang lain. Okey, jadi sebab tu tuan-tuan, bila kita menyebut bab berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ada orang yang mengajarkan zikir-zikir yang tertentu, bila mana dinyatakan zikir tersebut tidaklah zikir tersebut datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan apa? Dikatakan zikir yang Nabi ajar merupakan satu amalan yang berat. Manusia tak mampu untuk bawa zikir tersebut. Ini satu kenyataan yang kita nak kena perbetulkan sedikit. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, tidak aku utuskan kamu wahai malaikat, melainkan untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Makna kata bawa rahmat ke seluruh alam ni apa dia? Membawa satu fahaman yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa seorang manusia yang membawa satu utusan Allah, kita tak boleh ikut amalan-amalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, ada yang kata istilahnya zikir ni terlalu berat bagi kita manusia biasa. Zikir ni hanya pada untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi ajar ni kepada siapa tuan-tuan? Nabi ajar ni kepada manusia macam kita. Untuk apa? Untuk nak tahu cara macam mana kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, contohnya macam mana tuan-tuan? Contohnya Nabi ajar setiap kali lepas solat jangan tinggal bacaan ayat kursi. Kerana apa? Dalam satu hadis Nabi bagi tahu, kalau boleh jangan tinggal bacaan ayat kursi selepas solat. Kerana apa? Kerana orang yang istiqamah jaga amalan ni, maka bila dia mati tidak ada penghalang untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka di sini tuan-tuan, ada satu amalan yang bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah bagi dah satu cara, satu jalan untuk menuju ke syurga Allah. Tiba-tiba kita tak nak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini yang dinamakan satu jalan yang mendekatkan diri manusia dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita nak dengar ajaran siapa lagi kalau bukan ajaran yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa tuan-tuan? Sebab hari ini kita boleh melihat ramai di kalangan masyarakat kita, terutama yang solat sendiri. Habis dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Al-Fatihah. Lepas Fatihah dia buat apa? Dia baca doa. Habis baca doa, dia akan bangun, dia akan keluar. Tuan-tuan, dekat situ ada satu kerugian, fadilat yang kita tak dapat, iaitu fadilat jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, orang yang membaca ayat kursi setiap kali lepas solat fardu dia, maka tidak ada penghalang dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka benda ni yang kita nak kena cari. Kita tahu amalan kita tak hebat mana tuan-tuan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi tahu tidak ada manusia yang masuk ke dalam syurga dengan amalan mereka. Bahkan hatta aku sendiri tak masuk ke dalam syurga dengan amalan yang aku buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita masuk ke dalam syurga di atas keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat redha Allah ni macam mana? Dengan beramal ketika mana kita hidup di atas muka bumi Allah untuk nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu, bukan nak kata apa tuan-tuan, amalan, kalau kita nak harapkan amalan yang kita buat ni tuan-tuan, kita minta syurga Allah ni duduk berapa lama tuan-tuan? Kita tak minta duduk syurga Allah ni, ya Allah bagi aku duduk dalam syurga kamu 10 tahun je ya Allah. Habis 10 tahun nak campak aku gimana, campaklah ya Allah. Tak, kita tak doa macam tu. Kita minta pada Allah supaya apa? Masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama jangka masa kita minta? Selama-lamanya. Kita tak minta masuk 10 20 tahun, kita tak minta macam tu. Kita minta untuk selama-lamanya berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalan yang kita lakukan, adakah berbaloi dengan amalan yang permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Contohlah, saya bagi satu perumpamaan. Kita hari ini kita buat amalan tuan-tuan. Antara amal ibadat dengan tidur, mana banyak lagi tuan-tuan dalam masa satu hari? Banyak tidur lagi. Tidur kita berapa lama? Kurang-kurang 7 ke 8 jam tidur kita. Amalan kita mungkin sejam, mungkin 2 jam amalan kita. Jadi dengan amalan yang sejam 2 jam, yang lebih sikit daripada tidur kita, yang tidur kita lebih banyak ni, adakah layak dengan amalan yang kita nak minta syurga Allah yang masanya tidak ada masa yang ditentukan? Makna kata kita nak minta selama-lamanya. Tak padan kita nak minta hanya dengan amalan yang kita buat. Tapi disebabkan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar kita cara nak mendapatkan syurga Allah, iaitu dengan cara nak mendapatkan keredaan Allah. Apa benda-benda amalan-amalan yang kita nak kena lakukan? Maka ikut amalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi sebab tu Iblis menjadikan manusia ni nampak satu amalan yang kurang utama lebih kepada amalan yang lebih utama, ataupun satu amalan yang berlakunya khilaf kepada amalan yang tidak adanya khilaf. Sebab apa? Sebab inilah tujuan Iblis. Dia bukan saja nak nampakkan benda ni utama pada kita, bahkan dengan perkara ini akan menyebabkan manusia bergaduh di antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan, satu lagi saya nak bagi tahu berkaitan dengan ayat kursi ni tuan-tuan. Ayat kursi ni satu perkara yang sangat hebat, yang patut kita amalkan. Kerana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bukan Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari ni? Dia merupakan seorang sahabat yang mana sahabat yang Nabi singgah di Madinah, itulah rumah pertama yang Nabi duduk ketika Nabi sampai di Madinah. Nabi berhijrah daripada Mekah, Nabi pergi ke Madinah. Dan masa sampai di Madinah, ramai orang yang bagi tawaran pada Nabi, "Ya Rasulullah, duduklah rumah aku ya Rasulullah." Ni sahabat lain pula datang, "Ya Rasulullah, duduklah rumah aku pula ya Rasulullah." Jadi Nabi ni tuan-tuan, dia tak boleh ada sifat pilih kasih. Kalaulah dia ambil rumah seorang ni, maka yang lain-lain akan tanya, "Pasal apa Nabi tak duduk rumah aku? Pasal apa Nabi duduk rumah dia?" Makna kata akan ada perasaan yang tak puas hati di kalangan para sahabat. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi kata, di mana unta aku berhenti, maka di situlah tempat aku akan bermalam.
Maka unta Nabi SAW berhenti betul-betul di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini tuan-tuan di mana? Kalau kita pergi umrah, kita ziarah makam Nabi SAW. Keluar daripada pintu kita ziarah makam Nabi itu tuan-tuan, itu tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okey, maka Abu Ayyub Al-Ansari ini dia ada satu gudang ataupun store menyimpan kurma kering. Okey, jadi satu hari dia mendapati kurma dia ni stoknya semakin lama semakin berkurangan. Jadi dia ajukan perkara ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku dapati stok simpanan kurma aku semakin lama semakin berkurangan. Aku syak ada orang yang mencuri kurma aku. Kemudian dia bertemu dengan Nabi, dia ajukan perkara ni dan Nabi kata kepada dia, Nabi kata, kalau kamu nak tahu siapa yang curi kurma kamu, malam ni dia mesti datang. Jadi diikut apa yang Nabi SAW kata. Malam tu dia tunggu orang yang mencuri kurma ni. Memang betul, orang tersebut ada pada malam tersebut. Okey, dia datang dan kemudian dia mencuri kurma Abu Ayyub Al-Ansari. Pada waktu tu Abu Ayyub Al-Ansari tangkap, dia minta supaya orang ni dibawa kepada Nabi SAW. Okey, dia kata, aku akan bawa kamu esok pagi bertemu dengan Nabi SAW. Dan pada ketika tu orang ni merayu pada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kata, tolong jangan bawa aku, jangan tangkap aku. Aku janji lepas ni aku takkan buat lagi. Okey, besok jumpa Nabi. Nabi tanya, fatabassaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tu kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika mana berjumpa dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi tanya, semalam tu orang yang kamu tangkap tu kamu lepaskan ke? Dia kata, benar ya Rasulullah. Nabi kata, pasal apa kamu lepaskan dia? Pasal dia janji dengan aku, dia takkan mencuri lagi. Nabi senyum. Nabi kata apa? Kalau kamu nak tahu, kamu dah kena tipu dah dengan orang tu. Pasal apa? Pasal orang ni takkan bercakap benar. Dia takkan jujur dengan kamu. Kalau kamu tak percaya, malam ni tengok. Dia mesti datang sekali. Kemudian, betul apa yang Nabi kata. Malam kedua dia datang dan kali kedua kena tangkap, dan kali kedua tu juga dia merayu kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kata, ini last. Kalau aku buat juga lagi sekali, kamu bawalah aku jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilepaskan. Abu Ayyub ni dia lembut hati dia, dilepaskan tuan-tuan. Lepaskan dan kemudian akhirnya pada hari yang kedua Nabi berjumpa sekali lagi dengan Abu Ayyub. Dia kata, macam mana? Orang semalam kamu lepaskan lagi sekali ke? Benar ya Rasulullah, saya lepaskan dia. Kali kedua kamu kena tipu dengan orang tu. Kalau tak percaya, malam ni tengok dia akan datang sekali. Dan malam tersebut, malam yang ketiga dia datang. Dan dia datang tuan-tuan, Abu Ayyub kali ni dia tak akan lepaskan. Dia ikat orang tu di tiang. Dan dia kata apa? Wahai Abu Ayyub, kamu nak tak aku bagi kamu satu amalan? Dan bila mana aku bagi amalan ni, kalau kamu nak terima amalan ni, dengan syarat kamu kena lepaskan aku. Jadi Abu Ayyub pun bersetuju. Dia kata apa dia? Kalau kamu nak gudang kamu tak dimasuki oleh makhluk-makhluk lain, maka bacalah ayat kursi di dalamnya. Maka tidak akan ada makhluk-makhluk lain yang akan masuk ke dalam gudang kamu. Dan kemudian Abu Ayyub melepaskan dia. Jumpa Nabi pada hari yang ketiga. Nabi tanya, orang semalam kamu lepaskan? Benar ya Rasulullah. Tapi malam semalam lain sikit. Dia ada ajar aku satu amalan. Dia kata baca ayat kursi dalam gudang untuk dielak daripada makhluk-makhluk lain menceroboh. Dan Nabi kata benar. Apa yang dia cakap tu benar. Kali ini dia bercakap benar. Baca ayat kursi untuk apa? Untuk memagari tempat yang kita duduk, yang kita tinggal, yang kita simpan harta benda kita, maka bacakan ayat kursi di dalamnya. Dan Nabi kata, kalau kamu nak tahu orang yang kamu tangkap selama ni siapa, dialah syaitan. Makna kata, syaitan selama ni tak pernah cakap benar. Ni kali ni semalam tu dia cakap betul dengan kamu. Jadi makna kata ayat kursi ni satu amalan yang kita boleh amalkan. Kita nak baca sebelum kita tidur, nak elak daripada gangguan-gangguan masa kita tengah tidur, maka baca ayat kursi. Kita nak elakkan rumah kita daripada dimasuki pencuri, maka bacalah ayat kursi. Kerana apa? Ini satu amalan yang mendapat endorsement, yang mendapat satu pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi iktiraf amalan ni, baca ayat kursi, maka rumah kita akan selamat. Okey, jadi ini satu amalan yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ini antara amalan sunnah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik.
Kemudian kata pengarang kitab lagi, ditambah lagi tipu daya syaitan dalam hal khilaf ini. Setiap pihak menegakkan hujah bagi hal yang khilaf sehingga lupa tegahan jelas Allah dan Rasul supaya menjauhi permusuhan yang mendalam dalam perdebatan. Juga sehingga memutuskan hubungan persaudaraan dan kekeluargaan hanya kerana berbeza pendapat dalam suatu perkara. Ini sangat merugikan dan disukai oleh iblis dan syaitan pastinya. Baik, dekat sini kita boleh melihat metod ataupun matlamat utama iblis ni tuan-tuan. Dia nak menjadikan manusia yang berbaik selama ni bertelagah di antara satu dengan yang lain, bermusuhan di antara satu dengan yang lain. Hanya kerana apa? Hanya kerana perbezaan pendapat di kalangan mereka. Mungkin contoh, ada orang yang selama ni dia berpegang pada satu amalan, tapi bila mana dia belajar, dia mengubah amalannya. Sedangkan amalan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Khilaf dia berbeza dengan bid'ah. Kerana apa? Khilaf dia buat amalan tersebut ada berdasarkan daripada sumber Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Adapun bid'ah, dia punya amalan tersebut tidak ada datangnya daripada sunnah ataupun daripada Al-Quran. Maka itu dinamakan bid'ah. Okey, contoh tuan-tuan, perkara yang berlaku baru-baru ni iaitu heboh berkaitan dengan mandi safar tuan-tuan. Ada yang kata ini merupakan isu khilaf di kalangan para ulama. Tuan-tuan, ini bukan khilaf tuan-tuan. Kerana apa? Kerana terang dalam hadis Nabi SAW. Nabi sebut tidak ada sebarang bala, tidak ada sebarang sial yang berlaku pada bulan Safar. Bulan Safar ni tuan-tuan, Nabi SAW dah bagi dah satu pengakuan bahawa tidak ada sebarang perkara musibah, bala yang Allah Subhanahu Wa Taala turun khusus pada bulan Safar. Kerana apa? Ada orang yang berpendapat bahawa ada ulama-ulama yang boleh melihat benda-benda gaib. Perkara-perkara gaib. Dia boleh nampak bala-bala yang turun. Tuan-tuan, satu persoalan yang kita nak tanya di antara ulama tersebut dengan Nabi SAW, mana satulah yang kita nak kena percaya tuan-tuan? Dah tentu kita nak kena percaya cakap Nabi SAW. Jadi bila Nabi SAW bagi tahu tidak ada sebarang perkara-perkara sial yang berlaku pada bulan Safar, bahkan tidak ada bala yang diturunkan khusus pada bulan Safar, maka tidak ada istilah mandi Safar. Mandi Safar ni masa bila tuan-tuan? Ini berlaku ketika zaman jahiliah. Zaman di mana Islam mula nak bertapak tuan-tuan. Pada ketika ni, waktu orang-orang jahiliah, satu masa dulu dia banyak amalan. Antaranya ramalan. Ramalan ni macam mana? Dia akan ambil busur-busur panah ni, dia akan panah pada satu-satu tempat. Contohnya dia bagi pada target tersebut. Okey, satu-satu target. Dia kata kalau kena maka benda ni aku akan buat. Kalau tak kena benda ni aku tak buat. Makna kata mungkin di situ akan ada satu masalah. Contoh dia nak pergi bermusafir daripada Mekah, dia nak pergi ke Syam. Sebelum dia nak pergi musafir tu tuan-tuan, dia akan panah pada guni yang digantungkan. Dia kata kalau kena guni tersebut, maka dia akan pergi musafir. Kalau dia panah tak kena pada guni itu, maka dia tak akan musafir. Kerana apa? Kerana dia kata mungkin akan ada musibah yang berlaku. Maka benda ni yang Nabi SAW kikis sedikit demi sedikit di kalangan orang-orang Mekah pada satu ketika dulu. Dan antara salah satunya iaitu berkaitan dengan mandi safar. Mereka menyatakan bahawa mandi safar ini boleh mengelakkan musibah-musibah yang turun pada bulan Safar. Ada yang berpendapat, dia kata apa? Mandi safar ni bukan salah. Sebabnya kita minta pada Allah digugurkan dosa-dosa kita seperti mana air yang berguguran di atas badan kita. Kalau yang tu jangan kata mandi safar tuan-tuan, mandi Rabiul Awal ke Rabiul Akhir ke Zulhijjah ke, tak ada masalah nak kata niat macam tu. Tapi niat yang orang mandi safar ni kerana apa? Kerana nak menolak bala. Bila menolak bala ni tuan-tuan, dia perkara yang gaib. Orang tak nampak bala tersebut. Ya, bahkan hadis Nabi SAW secara jelas menyatakan tidak ada sebarang bala musibah yang turun khusus pada bulan Safar. Maka di sinilah kita boleh melihat bagaimana iblis menipu daya manusia. Ya, menjadikan manusia ini mengamalkan balik amalan-amalan yang terdahulu. Satu masa dulu amalan ini telah dibuang oleh Nabi SAW.
Nabi cuba kikir sedikit demi sedikit. Sebab apa? Zaman dulu terlalu banyak perkara-perkara yang menggunakan ramalan-ramalan, kepercayaan-kepercayaan kuno yang dilakukan oleh masyarakat Arab. Contoh yang lain apa dia? Contoh yang lain digunakan undian. Contoh macam kita biasa tengok tuan-tuan. Dia kumpulkan batang-batang kayu. Dalam banyak-banyak batang kayu tu mungkin ada 4 batang kayu, boleh katakan lidi lah. Dalam 4 batang lidi tu ada 1 yang panjang, 3 yang pendek. Okey, kalau dapat yang panjang maka dia akan buat benda tu. Kalau dapat yang pendek dia tak akan buat benda tu. Macam saya kata tadi, dia nak pergi musafir. Kalau dia tarik lidi tersebut lebih panjang daripada 3 batang lidi yang lain, maka dia akan bermusafir. Kerana ini kepercayaan orang-orang Arab zaman jahiliah satu masa dulu. Kalau dia nak kahwinkan anak dia akan buat benda-benda macam tu. Dia akan tarik buat cabutan. Kalau cabutan dia lidi tu pendek, maka mungkin laki tu laki yang jahat, laki yang tak boleh jaga anak dia. Maka ini satu perkara-perkara kuno yang mana berlaku pada zaman Arab jahiliah, dan dia datang balik pada zaman kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kita boleh tengok orang-orang moden zaman sekarang dia nak mengikut trend orang-orang barat. Okey, kita biasa tengok tak ada satu majlis yang menentukan bayi tu lelaki ke perempuan. Dia akan buat pecahkan belon, dia tutup mata. Kan? Dia tutup mata, dia pecahkan belon. Kalau dia pecahkan belon tu belon lelaki, maka anak dalam kandungan dia anak lelaki. Ini kita kembali balik pada zaman jahiliah satu masa dulu. Okey, jadi sebab tu elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang begini. Kerana apa? Ini kepercayaan khurafat yang membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kerana apa? Inilah yang dinamakan talbisul iblis, tipu daya iblis, belitan iblis. Baik. Kemudian kata pengarang kitab lagi, tidak salah merasakan diri berpegang dengan pandangan yang betul dan tepat. Tetapi yang salah adalah merasakan seolah-olah sudah pasti pandangan lain adalah tersasar, lalu menafikan dan meremehkan dengan cara yang keras ataupun penuh sindiran. Ketika mana seseorang ini dia berpegang pada satu-satu amalan, contohnya ada satu amalan yang terdapat di dalamnya perselisihan di kalangan ulama. Seperti apa? Seperti bacaan bismillah di dalam solat. Okey. Ada pendapat yang menyatakan bismillah ini perlu dibaca dengan jahar, dibaca secara kuat bagi imam. Dan ada juga berpendapat bacaan bismillah ini dibaca secara sir, dibaca secara perlahan oleh imam. Jadi kedua-duanya ni dia bukan ikut suka-suka nak keluarkan pendapat mereka. Mereka berpandukan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi antaranya Imam Asy-Syafi'i, dia berpandangan apa dia? Bahawa membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim dibaca secara kuat. Kerana apa? Kerana itu merupakan ayat daripada surah Al-Fatihah. Itu ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah. Adapun ulama-ulama yang lain, imam mazhab, contohnya Imam Hanafi, dia tidak mewajibkan untuk membaca bismillah itu secara jahar. Imam Ahmad bin Hanbal, dia tak mewajibkan untuk membaca secara jahar. Sebaliknya dia kata baca secara sir itu lebih bertepatan. Kerana apa? Kerana bismillah bukan daripada ayat di dalam surah Al-Fatihah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pergi solat di Mekah tuan-tuan, di Masjidil Haram, di Masjid An-Nabawi, tuan-tuan boleh tengok macam mana imam dia punya bacaan. Allahu Akbar. Dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak baca macam tu. Tuan-tuan boleh tengok macam mana hatta sampai imam-imam yang terkemuka, antaranya Syekh Su'ud Asy-Syuraim. Dia kan Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Dia akan baca macam tu. Mana bismillah dia? Bismillah bukan dia tak baca, dia baca. Cumanya dia baca dalam keadaan sir. Makna kata sir ni, dia baca setakat telinga dia je dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca macam tu. Tapi pendapat Imam Syafi'i, dia kata kena baca secara jahar, kena baca secara kuat. Kerana apa? Kerana bismillah itu merupakan salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi dekat sini ada dua pendapat tuan-tuan. Dua pendapat inilah yang menjadi percanggahan di kalangan orang-orang biasa ni. Antara imam empat mazhab tuan-tuan, dia tak menjadi perselisihan. Dia tak ada masalah. Kalau orang ni baca kuat, imam yang berpegang pada bacaan tak kuat ni dia tak ada masalah. Yang jadi masalah pengikut-pengikut ni.
Dia tak nak berlapang dada, dia tak nak raikan pendapat-pendapat yang lain. Dia bila mana dia pegang pendapat tu betul, sampailah dia ke mati dia akan pegang pendapat tu betul. Dia tak nak terima pendapat-pendapat yang lain. Jadi sebab tu bila mana ada orang yang berselisih pendapat dengan kita ataupun melakukan amalan selain daripada apa yang kita pegang, maka berlapang dada. Kerana apa? Kerana kalau kita tak tahu cerita asal-usul tentang satu-satu amal ibadat, jangan kita mudah nak melabelkan seseorang. Kita kata orang ni sesat, kita kata orang ni buat bid'ah dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam amal ibadat kita, dalam bab solat lah tuan-tuan, contoh. Kita duduk di antara dua sujud ni tuan-tuan. Ikut sunnahnya macam mana? Ikut sunnahnya duduk iftirash. Duduk iftirash ni macam mana? Duduk iftirash, kita punya punggung kita duduk di atas, tapak kaki sebelah kiri dan kaki kanan kita tegakkan. Itu duduk iftirash. Ataupun yang kedua, kita duduk iqa'a, duduk di atas kedua-dua tumit kita. Tapi hari ni kita tak payah tengok tempat lain, kita tengok surau kita cukuplah tuan-tuan. Duduk di antara dua sujud ni macam-macam versi ada. Tapi adakah apa yang mereka buat tu sesat? Apa yang mereka buat tu salah? Tak salah tuan-tuan. Kerana apa? Mungkin mereka punya kemampuan tak mampu nak duduk iftirash. Ada orang yang sakit lutut, ada orang yang mungkin dia tak boleh nak tegakkan kaki dia, mungkin dia punya pergelangan dia bila usia semakin lama semakin meningkat, dia tak boleh nak duduk secara sempurna. Maka dia duduk sekadar kemampuan dia. Adakah itu bertentangan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis, "Idza amarakum bi syai'in", sekiranya aku memerintahkan kamu lakukan sesuatu amal ibadat, faja'ahu mastata'. Nabi kata datanglah dengan kadar kemampuan kamu untuk melakukan ibadat tersebut. Maka dekat sinilah kita kena faham, tak semestinya orang tak duduk secara iftirash ataupun tak duduk secara iqa'a maka solatnya tak sah. Tak ada masalah. Hatta kalau dia nak duduk bersila pun bukan menjadi satu kesalahan. Kerana apa? Itu kadar kemampuan yang dia boleh buat. Okey? Cuma satu kerugian bagi kita kalau kita boleh buat benda tu tapi kita tak nak buat. Yang tu kerugian bagi kita. Dia batal tak solat? Dia tak batal. Okey? Cumanya dia tak tepat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi menuntut, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solat macam mana kamu tengok aku solat. Tapi kita boleh buat duduk iftirash ataupun duduk iqa'a. Dua-dua tu kita boleh buat. Antara salah satu pun kita boleh buat. Tapi kita tak nak buat benda tu. Kita buat macam mana? Kita duduk, kita silangkan telapak kaki kita, kita duduk di atas telapak kaki kita. Benda tu kita tengok ramai orang buat. Okey? Jadi kalau dia boleh buat benda tu, dia buat duduk selain daripada duduk iftirash, adakah batal solat dia? Solat tak batal tuan-tuan. Cumanya dia tak ikutlah sunnah Nabi. Tak dapatlah pahala bonus. Kan? Sepatutnya kita boleh dapat pahala bonus, kita mengikut seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tapi kita tak dapat pahala tersebut. Kerana apa? Kerana kita tak melakukan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Melainkan kalau kita memang betul-betul tak boleh nak duduk macam tu. Yang tu tak ada masalah. Tapi kalau kita boleh buat, saya minta sangat-sangat supaya buatlah. Kerana apa? Kerana kita bukan sahaja dapat pahala kita solat berjamaah, bahkan kita mendapat pahala solat mengikut seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Baik. Cuma apa yang kita nak kena faham di sini, sekiranya berlaku perselisihan di kalangan dua pendapat, maka raikanlah, jangan memburuk-burukkan di antara satu dengan yang lain. Bila kita berpegang kata bismillah dibaca secara kuat, itu lebih tepat. Maka orang yang baca bismillah secara perlahan, kita kata dia ni sesat. Begitu juga dengan orang yang baca bismillah secara perlahan. Dia dengar orang baca bismillah secara kuat, dia kata orang ni sesat. Maka di sinilah pentingnya untuk kita meraihkan pendapat di antara satu dengan yang lain. Kerana apa? Kerana di sinilah syaitan nak mencari punca pergaduhan di kalangan dua manusia ni tuan-tuan. Okey? Baik. Kemudian kata mengarang kita lagi, pada akhir pengajian saya bersama Syekhuna Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi di Qatar dahulu, beliau menjelaskan proses tarjih, yakni berijtihad untuk menentukan pandangan yang paling tepat dan lebih kukuh boleh dilakukan. Selepas itu wajib pula ke atas pihak yang telah memilih untuk beramal dengan pilihannya. Namun ia tidak sekali boleh memburukkan takbih al-mukhalifin, amalan dan pilihan pihak lain. Makna kata, kalau kita ambil satu-satu amalan, hari ni tuan-tuan, kita faham satu amalan solat seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita bacaan, ketika rukuk dan ketika sujud.
Di antara subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Mana satu lebih tepat? Kerana apa? Dua-duanya ada hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sandaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih tepatnya dia, yang lebih tepat iaitu bacaan subhana rabbiyal azim tanpa menambah wa bihamdih. Tapi kalau ada orang baca juga wa bihamdih, kita nak kata tak orang tu sesat? Kita tak boleh kata orang tu sesat. Pasal apa? Pasal ada sandaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu, apa yang kita nak kena faham, walaupun kita berpegang dengan satu-satu pandangan dan pandangan tu sahih datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil sebiji-sebiji daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beramal lain daripada apa yang dinyatakan dalam hadis yang kita pegang, mungkin kita tak jumpa hadis tersebut. Jadi sebab tu ada hadis juga yang menyatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, juga ada hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada orang yang berpandangan, dia kata apa? Dia kata kalau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ni, dia sebenarnya telah melakukan kesilapan. Kerana apa? Dia tidak mengikut seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya syaitan cuba untuk menguasai diri dia. Syaitan cuba nak tipu dia. Memang benar syaitan bagi dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana dia mengikut saja sunnah Nabi, syaitan cari jalan untuk nak merosakkan amal ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dia memburuk-burukkan amalan orang lain yang tak sama amalan dengan dia. Maka di sinilah peranan syaitan nak menipu daya manusia dan nak jadikan manusia punya amalan ini rosak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita boleh ambil satu iktibar pengajaran, kalau kita melakukan satu amal ibadat dan kita memburukkan amal ibadat orang lain, ini dinamakan takabur. Takabur dengan amalan yang kita buat. Kita rasa kita lebih baik daripada orang lain dan kita mula menyalahkan orang lain dalam melakukan amal ibadat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian katanya lagi, kata pengarang kitab, apa yang patut dilakukan adalah adalah menerangkan kepada masyarakat akan mengapa pandangan yang dipegang olehnya lebih kukuh daripada pelbagai sudut, tanpa perlu dilekehkan hujah dan pilihan pihak lain. Tindakan itu hanyalah sebagai salah satu tanggungjawabnya selaku ahli ilmu yang inginkan orang ramai mengikuti pandangan yang lebih kukuh pada hematnya. Tetapi jangan sesekali usaha itu dicemari dengan kutukan terhadap ilmuwan yang berbeza pandangan dengannya. Baik. Dia katakan apa? Diterangkan, bila mana kita memegang satu-satu pandangan, maka ada orang yang berpegang pada pandangan selain daripada kita, jangan kita kutuk dia. Jangan kita cerca amalan yang dia buat ataupun ilmuwan yang dia ikuti. Contoh tuan-tuan, dalam bab berkaitan dengan niat solat. Okey, kalau kita tengok dalam bab berkaitan niat solat, pendapat Imam Asy-Syafi'i merupakan pendapat minoriti. Pendapat yang tak ramai berpegang pada pendapat tu. Adapun majoriti ulama ataupun imam empat mazhab ini, dia lebih berpegang kepada tidak melafazkan niat usolli. Okey? Sebab tu kalau tuan-tuan, kalau kita tengok imam-imam daripada luar negara, contoh daripada Mekah, Madinah, dia tak ada sebelum dia nak solat usolli fardhu, dia tak ada macam tu tuan-tuan. Dia tak ada usolli fardhu maghribi 3 rakaat, tak ada. Dia istawa'tadilu, Allahu Akbar, dia terus angkat takbir. Kerana apa? Kerana dia kata bila mana manusia melakukan satu-satu amalan, itu dah bergantung, itu dah dinamakan niat dia dalam melaksanakan sesuatu ibadah. Saya nak bagi dia punya detail ni macam mana, nak bagi mudah faham. Tuan-tuan, kita bersiap daripada rumah tadi, kita siap-siap pakai baju, kita mandi, kita pakai baju elok, pakai jubah, pakai baju Melayu, pakai kopiah, datang sini tuan-tuan, kita nak buat apa? Kita nak solat maghrib. Okey? Jadi itu dah dikira niat. Ini pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam Hanafi. Mereka berpendapat begini. Mereka menyatakan bahawa dalam satu-satu amalan yang kita lakukan, di situ dah ada niat kita. Jadi tak perlu untuk kita melafazkan niat ketika mana kita nak solat lagi. Tapi ada pun Imam Asy-Syafi'i, dia menyatakan supaya apa? Lafaz niat ini untuk nak bagi kita ni punya niat ni lebih kukuh ketika mana kita nak solat. Jadi di sini ada perbezaan di kalangan imam mazhab tuan-tuan.
Tapi adakah orang yang tak melafaz usolli ni kita nak menyatakan mereka sesat? Tak, kita tak boleh nyatakan macam tu. Kerana apa? Kerana tidak ada sebarang hadis tegahan ataupun larangan daripada Nabi SAW untuk tidak boleh membaca lafaz usolli ni. Nabi tak bagi tahu tak boleh baca lafaz usolli ketika mana dalam solat. Nabi tak kata macam tu. Dan kalau kita nak bagi tahu pada masyarakat, kita berpegang pada lafaz niat itu tak perlu, maka kita kena terangkan secara berhemah. Kalau kita berpegang pada pendapat kena lafaz usolli, maka kita kena terangkan secara berhemah. Kita jangan terus ban orang ni, kita terus kata dia ni sebenarnya amalan yang kamu buat selama ni sesat, amalan yang sebenarnya macam ni. Tak boleh macam tu. Kerana apa? Kerana di sinilah kita nak mengharmonikan keadaan pada ketika ni. Sebab bila kita tak cuba cari jalan untuk mengharmonikan masyarakat, kita nak orang pegang pendapat kita, tapi kita bagi ke orang punya penjelasan dia dalam keadaan kita jelaskan pada orang ni dalam keadaan kita kutuk dia punya amalan dia, maka tak ada orang yang akan ikut amalan tersebut. Kita nak menyebarkan sunnah Nabi SAW, tapi kita nak menyebarkan sunnah dalam keadaan kita tak jaga bicara kita, tutur kata kita dalam kita nak ajak orang untuk buat amalan yang betul. Macam saya katakan tadilah, berkaitan dengan bab kita nak ajak orang kembali kepada sunnah Nabi SAW, dia memang agak sukar tuan-tuan. Kerana apa? Kerana masyarakat kita banyak terdedah kepada adat budaya pada zaman dahulu. Dan Islam datang bukan Islam nak memadamkan semua adat dan budaya ni. Islam meraihkan adat dan budaya, melainkan adat dan budaya tersebut bercanggah dengan syariat Islam. Okey, adat dan budaya masyarakat kita pada zaman dahulu, iaitu apa dia? Yang saya kata tadi, mandi safa. Itu adat dan budaya mereka. Dan adat ini adakah bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW? Ianya bertentangan dengan apa yang diajar oleh Nabi. Maka ini kita boleh untuk kita menolak amalan-amalan ini. Tapi kita nak tolak, kita tolak dengan secara berhemah. Kita katakan benda ini tidak ada nas daripada Nabi. Kita tak boleh nak kata kamu buat benda ni, kamu masuk neraka. Tak boleh cakap macam tu. Tak. Kerana apa? Kerana soal syurga dan neraka bukan urusan kita. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak nak bagi kepada sesiapa yang Allah nak pilih mereka masuk ke dalam syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata pengarang kitab lagi, apabila tindakan memperlekeh, menghina, mengkafir, mengkutuk dan membida'ahkan ini dilakukan, ia tidak lain hanya menaikkan amarah ilmuwan yang berbeza ijtihad dengan dia. Kita harus faham, masing-masing ilmuwan mempunyai hak untuk berusaha mencari jalan terbaik untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala dan hampir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, semua ilmuwan-ilmuwan ni, mereka ni tak ada benda lain yang mereka nak, iaitu mereka hanya nak satu jalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan mengikut sunnah Nabi SAW. Cuma mungkin di sini ada salah pemahaman di dalam memahami teks sesuatu hadis tersebut. Okey, contoh seperti mana sahabat. Dia bukan kata zaman kita je tuan-tuan. Zaman sahabat sendiri dah ada berlakunya perselisihan faham daripada lafaz Nabi SAW. Sahabat nak bertolak daripada Madinah nak pergi ke perkampungan Bani Quraidah. Nabi kata, jangan solat asar selagi kamu tak sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Jadi ketika dalam perjalanan, sahabat yang menunggang kuda, waktu azan berkumandang, waktu asar. Pada waktu tu ada sahabat yang nak solat asar. Ada sahabat yang kata tak boleh, Nabi larang solat asar di pertengahan jalan. Nabi kata solat asar di Bani Quraidah. Jadi dekat sini ada dua perselisihan. Nak kata apa? Di zaman Nabi sendiri ada di kalangan sahabat yang salah memahami ataupun perselisihan pendapat ataupun pendapat yang tak sama. Makna kata dia ni faham lain, yang ni faham lain, tapi daripada dalil yang sama. Makna kata daripada lafaz Nabi tapi pemahaman yang berbeza. Jadi itu yang menyebabkan khilaf di kalangan para sahabat. Dan ini juga berlaku pada zaman imam-imam mazhab. Di situ kita boleh melihat bagaimana Imam Syafi'i pendapatnya bertentangan dengan Imam Malik. Di situ banyak percanggahan-percanggahan. Kalau contohlah saya bagi satu contoh berkaitan dengan bab kalau seseorang yang patah tangan, tuan-tuan. Orang yang patah tangan mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i, sebelum dia nak kena balut tangan dia,
dia kena berwuduk dahulu, baru dibalut tangan dia. Dan kemudian bila setiap kali dia nak solat, maka dia perlu ambil hanya di tempat yang dibenarkan, ataupun di tempat yang dia boleh kena air. Di tempat yang tak boleh kena air, maka itu dimaafkan. Okey. Tapi pendapat yang kedua, pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Tak perlu nak berwuduk. Dia cukup bila dia balut tangan dia, maka dia hanya berwuduk di tempat anggota yang boleh kena air. Yang tak kena air, maka tak boleh. Tak perlu untuk kita berwuduk di situ. Tak perlu kenakan air, tak perlu lalukan air. Dan kata Imam Syafi'i, dia kata apa? Kalaulah kita tak buat macam tu, maka kena ulang solat selama mana yang kita solat berbalut tangan ni tadi. Jadi kalau kita lah tuan-tuan dalam situasi tu, orang yang tangan patah, dia nak kena balut dengan simen tuan-tuan. Tiba-tiba dia kata dengan doktor tunggu kejap, saya nak berwuduk kejap. Agak-agak sempat tak tuan-tuan dia nak buat macam tu? Dia tak sempat dah. Jadi orang yang patah tangan tuan-tuan, dia tak fikir benda lain dah. Dia fikir tangan dia nak kena balut, itu je. Jadi kalau mengikut pendapat Imam Syafi'i kata kalau tak berwuduk, maka dia kena ganti solat dia. Jadi pendapat imam-imam yang lain, dia kata tak perlu berwuduk. Kerana apa? Berwuduk hanya sekadar tempat-tempat yang boleh kena air. Yang tak boleh kena air, maka tak payah untuk kita berwuduk. Itu sudah cukup. Jadi di sini ada perbezaan di kalangan para ulama. Jadi di sinilah kita nak kena meraihkan. Meraihkan yang mana tak boleh kita nak berpegang hanya pada satu pendapat. Pendapat yang selain daripada pendapat yang kita pegang, maka pendapat tu kita akan cakap ianya sesat. Maka di sinilah kita nak kena berhati-hati di dalam kita nak beramal ibadat. Kerana apa? Syaitan sentiasa mencari peluang untuk menjadikan manusia ni punya amalan ni musnah, hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak dapat perdaya kita untuk mensyirikkan Allah. Dia tak dapat nak jadikan kita berdosa besar, melakukan dosa besar, tak dapat nak jadikan kita lakukan bid'ah. Maka dia cari jalan untuk kita nak mensyirik, kita nak menghapuskan kita punya amalan kita. Nak hapus amalan ni macam mana? Dengan kita bermusuhan di antara satu dengan yang lain. Dengan kita menegur orang dalam keadaan yang agak keras, dengan agak lantang bila kita menegur orang dalam bab berkaitan dengan amal ibadat. Maka di sinilah kita boleh terpengaruh dengan tipu daya dan bisikan iblis. Jadi tuan-tuan, pengajaran apa yang kita boleh ambil daripada tajuk kita pada malam ni, iaitu berkaitan dengan bab khilafiyah ni tuan-tuan. Kita nak kena meraihkan di antara satu dengan yang lain. Kalau ada satu amalan ataupun perkara yang kita lakukan, ibadat yang kita lakukan, itu lebih dekat dengan Nabi SAW, maka buatlah perkara tersebut. Dan kalau ada orang yang tidak bersependapat dengan kita, maka raihkan amalan tersebut selagi mana dia berasaskan hadis ataupun Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi saya rasa cukup untuk malam ni. Ada apa-apa pertanyaan tak yang nak ditanya kepada saya? Sebab tadi katanya ada persoalan. Ada apa-apa ke yang nak disoalkan? Kalau tak ada, selamat lah saya malam ni. Ada apa-apa nak tanya? Mungkin ada benda-benda yang saya sampaikan tadi tak puas hati Ustaz. Kaitan dengan isu Mandi Safa ni, saya kata benda tu tak boleh, tapi saya rasa boleh juga. Ada tak yang berpendapat benda-benda yang orang kata meragukan lah dalam amalan-amalan yang kita buat? Dia tuan-tuan dah, Ustaz ni bila nak habis ni? Tak ada? Okey, kalau tak ada cukup agak sekadar tu. Sekian, aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.